Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kepada semua anak-anak murid sekalian. Anda semua apa khabar untuk PDPR kali ini? Dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, Ustaz nak teruskan kepada Sains Tahun 2 iaitu Unit 5 Tumbuh-tumbuhan dan tajuk baru kita iaitu Unit 6 Terang dan Gelap. Okey, dah bersedia? Mari kita teruskan. Sebelum ni kita dah belajar urutan tumbesaran bagi tumbuh-tumbuhan. Hari ni Ustaz nak ulang balik semula supaya awak lebih ingat. Yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali ialah biji benih. Biji benih. Okey, seterusnya ia akan bercambah. Yang kita dah belajar sebelum ni iaitu dia apabila biji benih itu kita tanam, setelah keesokan harinya apabila dia ada cukup dia punya keperluan asas, biji benihnya akan bercambah. Biji benih akan bercambah seterusnya menjadi anak pokok. Tengok dia dah keluar daun, dia dah keluar daun batang sikit, semua dia dah keluar sikit. Okey, seterusnya selepas anak pokok dia akan menjadi pokok yang betul dan berbunga. Contoh pokok buah tu dia akan berbunga. Contoh kat gambar ni Ustaz ambil ialah pokok jambu. Tapi ini ialah bunga pokok jambu. Okey, dan akhir sekali pokok tersebut akan berbuah. Tengok ni pokok jambu ni. Sedap kan pokok buah jambu ni. Buah jambu dia merah macam ni. Cantik. Inilah contoh-contoh dia. Okey. Kenapa ada arrow dekat sini? Kenapa? Kenapa ada arah ni? Pokok berbuah ni, apabila dia berbuah, dia akan mengeluarkan biji benih. Dan terjadilah kitaran ni semula. Sebab tu dia akan jadi balik biji benih bercambah, anak pokok, pokok berbunga dan juga pokok berbuah dan seterusnya berlaku. Faham? Kalau faham, kita teruskan lagi. Okey, kita pergi pula kepada keperluan asas. Keperluan asas ni terbagi kepada dua sebab ada dua. Yang pertama, fasa pertama iaitu ketika biji benih bercambah. Semasa biji benih bercambah, ia memerlukan 3 keperluan asas iaitu air, udara dan juga suhu yang sesuai. Air, udara dan juga suhu yang sesuai. Manakala untuk pembesaran tumbuh-tumbuhan. Pembesaran tumbuh-tumbuhan ni maksud dia apabila biji benih ni dah bercambah, dia akan menjadi tumbuh-tumbuhan ataupun pokok. Apa yang akan mempengaruhi pembesaran bagi tumbuh-tumbuhan tersebut? Okey, keperluan asas untuk pembesaran tumbuh-tumbuhan ialah yang pertama ialah air. Yang kedua pula ialah udara dan yang ketiga cahaya matahari. Dua-dua ni sama je biji benih bercambah dengan pembesaran tumbuh-tumbuhan. Cuma yang membezakannya ialah suhu yang sesuai dan juga cahaya matahari. Biji benih bercambah cuma memerlukan suhu yang sesuai. Manakala pula tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membesar. Faham? Okey, kalau faham, Ustaz nak masuk kepada aktiviti. Jadi, inilah aktiviti di rumah yang akan Ustaz suruh awak buat. Tengok gambar ni, dia ada kulit telur, dia ada pokok. Macam inilah nanti Ustaz nak suruh awak buat. Okey. Untuk membuat aktiviti ini, Ustaz nak awak sediakan 3 benda ni iaitu kulit telur. Kulit telur ni awak buang hujung dia tu sikit nanti. Nanti kita akan ceritakan cara-cara dia. Yang kedua pula ialah berbola kapas. Dan yang ketiga ialah kacang hijau. Kacang hijau ni awak ambil sikit je dalam 2 ke 3 ke. Okey, cara-caranya pula ialah yang pertama sekali awak kena pecahkan bahagian atas telur dan keluarkan isinya. Okey, awak pecahkan telur itu, awak buang dia punya atasnya dan ada keluarkan isinya. Keluarkan isi telur tu. Okey, yang kedua pula ialah basuh kulit telur dan keringkan. Ingat, keringkan. Supaya tak ada apa-apa kesan daripada telur yang sebelumnya. Okey, yang ketiga ni untuk nampak lebih menarik, Ustaz nak awak lukis bentuk mata, hidung dan mulut pada kulit telur tersebut.
Dah faham dah setakat ni? Okey, yang keempat ialah masukkan berbola kapas. Masukkan berbola kapas dalam kulit telur tadi dan taburkan biji benih kacang hijau di atas kapas. Okey. Yang tadi kan kita dah masukkan berbola kapas. Lepas tu awak masukkan biji benih kacang hijau pula dekat atas tu. Yang kelima pula ialah siram dengan air setiap hari dan letakkan di sudut rumah yang mendapatkan cahaya matahari. Ingat, kenapa kita perlukan air dan juga cahaya matahari? Sebab tadi kita dah belajar kan, kita untuk biji benih bercambah dan tumbesaran, untuk tumbesaran tumbuh-tumbuhan, ianya perlukan air, udara dan matahari. Di sini air. Okey, sudut rumah kan kita bernafas juga, jadi ianya akan ada udara juga dan cahaya matahari. Sebab tu kita kena letak kat sudut rumah yang mendapat cahaya matahari. Okey, yang terakhir sekali, selepas seminggu, Ustaz nak awak tunjukkan kepada Ustaz keputusannya. Jadi tak macam ni? Nanti Ustaz nak awak tangkap gambar, awak send dekat Ustaz melalui WhatsApp. Seminggu tau. Tak kisah, yang penting seminggu. Faham? Okey. Ustaz nak tengok dia jadi macam ni. Jadi tak kalau macam ni? Kalau awak lebih rajin, awak ukur dia punya ketinggian, berapa tinggi pokok awak naik. Macam tu. Faham tak? Kalau faham, kita teruskan lagi ya. Kita nak masuk kepada topik baru. Iaitu terang dan gelap. Okey, terang dan gelap ni, tak ni gambar, tak warna dia terang. Terang biasanya warna, contoh-contoh dia warna kuning, warna oranye, warna-warna cerah. Yang gelap pula ni ialah macam warna kelabu, warna hitam. Macam tu lah gelap. Sebab contohnya macam siang. Siang kan terang. Kalau siang terang, kalau malam pula dia jadi gelap. Okey. Kalau terang, kita nampak tak? Mestilah nampak kan? Contoh awak nampak tak muka Ustaz ni kalau terang? Nampak kan? Okey, kalau gelap, contoh Ustaz tutup kamera. Nampak ke tak? Nampak kan? Gelap. Tak nampak muka Ustaz. Macam tu lah. Faham kan? Sikit. Okey, kita masuk kepada sumber cahaya. Okey, sumber cahaya yang pertama ialah matahari. Matahari ni pada waktu siang, matahari merupakan sumber utama cahaya. Cahaya yang daripada matahari ialah sumber cahaya semula jadi. Okey, kalau waktu siang awak rasa panas, awak rasa macam terang sangat. Apa yang membuatkan benda tu berlaku? Ianya daripada matahari. Matahari memancarkan cahayanya kepada bumi dan bumi akan menjadi terang. Faham? Okey. Yang kedua pula sumber cahaya ialah lampu. Lampu ni ialah terdapat pelbagai jenis lampu seperti lampu jalan, lampu kereta dan lampu rumah. Awak gunakan lampu masa bila? Masa gelap kan? Contohnya malam, awak keluar rumah. Nampak ke jalan kalau tak ada lampu kat luar? Tak nampak kan? So, apabila awak nampak lampu jalan dekat luar, awak akan nampak lah. Itu ialah sumber cahayanya. Contoh ayah awak memandu waktu malam. Dia mesti nyalakan lampu kereta. Dan yang terakhir sekali lampu rumah. Cuba awak tutup lampu rumah awak pada waktu malam. Mesti gelap kan? Mana nak datang sumber cahaya? Tak ada. Okey, yang terakhir sekali. Yang ni ialah api. Kalau tak nampak tak apa, nanti Ustaz cakap. Okey, api ni ialah cahaya juga dapat diperoleh daripada api. Seperti nyalaan lilin, pelita dan juga obor. Okey, awak pernah tengok tak dekat kawasan berkelah kat TV ke ada yang duduk tepi pantai, tepi sungai ke, malam-malam dia nyalakan unggun api. Itu pun salah satu cahaya juga. Sumber cahaya. Tak boleh cakap nyalaan pelita ataupun obor. Obor tu yang tengok tak yang orang Olimpik lari, dia pegang ada api dekat dia punya obor tu. Tu kan api. Api tu ialah sumber cahaya.
Contoh kalau awak tak ada api ni waktu malam ni. Orang zaman dulu, dia tak ada elektrik. Dia tak ada elektrik, bila tak ada elektrik, dia gunakan lampu. Bila tak ada elektrik, dia tak ada lampu. So, dia punya pilihan ialah menggunakan api. Contoh, pelita, lilin. Cuba tanya mak ayah awak dulu. Diorang dulu belajar ada guna lampu tak? Mesti guna lilin kan? Kalau yang kalau atuk ke, kalau mak apak dah ada lampu, cuba tanya atuk pula. Mesti diorang akan gunakan api juga. Macam tu. Okey. Setakat ini saja Ustaz akan terangkan mengenai sumber cahaya. Sumber cahaya ada 3, iaitu matahari, lampu dan juga api. Matahari ni dia tak kelihatan pada waktu malam. Jadinya kita perlu menggunakan lampu dan juga api untuk menjadikan sebagai sumber cahaya. Alright, faham Okay, sampai di sini saja Ustaz terangkan tentang unit 6. Nanti Ustaz akan berikan tugasan di dalam WhatsApp. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.